Audio Jungle. Polis Thailand menahan 39 orang termasuk seorang kanak-kanak berusia 6 tahun disyaki mangsa pemerdagangan manusia. Sindiket pemerdagangan bayi dan kanak-kanak dikenali sebagai geng Nana yang dipercayai bergiat aktif di media sosial. Malaysia kekal berada pada tahap 3, Tier 3 dalam laporan tahunan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan manusia. Berdasarkan berita sebentar tadi, dapat dilihat bahawa pemerdagangan manusia merupakan isu global yang hangat diperkatakan. Oleh itu, perdagangan manusia atau eksploitasi manusia merupakan salah satu aktiviti yang melibatkan pergerakan manusia yang dilakukan secara haram. Oleh itu, di dalam Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 telah menggariskan bahawa pemerdagangan manusia merupakan salah satu perbuatan yang telah memperoleh tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang secara paksa atau desakan. United Nations International Children Emergency Funds pada tahun 2012 telah mendapati sebanyak 25 hingga 50% mangsa perdagangan terdiri daripada kanak-kanak. Kenyataan yang dikeluarkan ini telah memberi kebimbangan kepada masyarakat kerana kanak-kanak dijadikan mangsa utama dalam kes penculikan untuk melakukan aktiviti perdagangan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan, kebanyakan mangsa perdagangan ini terdiri dari Kemboja, Vietnam, Myanmar, China, Uganda dan juga Malaysia. Dapat dilihat di Myanmar, sebanyak 38 orang kanak-kanak telah dibawa ke India untuk bekerja di sektor perkilangan. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa, ILO telah menyatakan sebanyak 48 bilion diperoleh sindiket perdagangan dalam masa setahun melalui penjualan bayi dan juga kanak-kanak. Kita beralih kepada faktor yang menyebabkan berlakunya pemerdagangan kanak-kanak sebagai buruh paksaan. Salah satu faktornya ialah faktor ekonomi. Hal ini demikian kerana kebanyakan mangsa pemerdagangan berasal daripada komuniti miskin yang tidak mempunyai peluang ekonomi dan juga pekerjaan. Contoh yang saya boleh berikan adalah Kemboja. Kemboja menghadapi pelbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan tegar dan penutupan kilang pakaian yang diramalkan. Hal ini menjadikan kanak-kanak muda menjadi sasaran eksploitasi dan juga pemerdagangan di sana. Pengedar menggunakan teknik menabur janji untuk menipu daya orang miskin agar bekerja di bawah mereka. Bukan itu saja, orang yang berpendapatan rendah juga agak susah untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka kerana gaji yang mereka perolehi tidak dapat menampung kehidupan seharian mereka. Faktor seterusnya ialah faktor individu itu sendiri. Sebagai contoh, individu menggunakan alasan ingin keluar dari kepobong kemiskinan untuk membantu ibu bapa padahal tidak. Tambahan pula, punca tara perbuatan ini kerap berlaku juga kerana individu yang tidak mempunyai pegangan agama. Individu tersebut ingin memperolehi kekayaan dengan kadar yang segera. Hal ini mendorong individu tersebut bekerjasama dengan para pengedar. Kerana keuntungan yang diraih menerusi aktiviti pemerdagangan manusia adalah besar sehingga mencecah US 10 bilion hingga US 31.6 bilion setahun. Faktor yang terakhir adalah faktor politik. Faktor politik merangkumi penguasaan undang-undang. Penguasaan undang-undang yang tidak ketat menjadikan masalah pemerdagangan kanak-kanak bermaharaja lela. Berbagai undang-undang dan juga akta telah digubal oleh kerajaan untuk membantras masalah perdagangan manusia, tetapi usaha yang dilakukan tidak menyeluruh dan berterusan. Kanak-kanak merupakan satu anugerah yang amat ternilai kepada semua keluarga. Namun, peningkatan kes pemerdagangan kanak-kanak yang meningkat dan masalah ini telah menyumbangkan beberapa kesan negatif. Kesan pertama yang menyumbang kepada kanak-kanak itu sendiri ialah masa depan kanak-kanak itu tidak akan terjamin. Hal ini dikatakan kerana kanak-kanak yang terlibat dengan pemerdagangan dipaksa menjadi buruh paksaan oleh majikan dan mereka tidak akan mendapatkan sebarang pendidikan yang sewajarnya. Kita beralih kepada kesan yang lain iaitu mengancam keselamatan dan kedaulatan sesebuah negara. Hal ini dikatakan kerana banyak pihak yang
tidak bertanggungjawab melakukan perkara yang negatif ini demi kepentingan diri sendiri. Aktiviti perdagangan kanak-kanak sebagai buruh paksaan akan menyebabkan keselamatan kanak-kanak akan terancam dan keselamatan negara juga akan mengalami ancaman. Selain itu, perairan negara yang tidak terkawal akan memudahkan para sindiket memasuki negara menggunakan jalan tikus untuk melakukan aktiviti haram ini. Hal ini kerana Malaysia merupakan lokasi dan kedudukan yang strategik dan dijadikan hub kepada segala aktiviti jenayah di rantau Asia Tenggara. Seterusnya ialah aktiviti pemerdagangan kanak-kanak sebagai buruh paksaan ialah imej negara akan tercemar di persada antarabangsa. Hal ini akan mencemarkan negara kerana negara luar akan memandang rendah. Sindiket mudah memasuki perairan negara kerana sistem kawalan yang kurang ketat. Aktiviti perdagangan ini akan meninggalkan tanggapan negatif kepada negara lain, khususnya negara maju. Daripada perdagangan kanak-kanak sebagai buruh paksaan ialah kanak-kanak akan mengalami penyiksaan mental dan fizikal pada diri mereka. Kanak-kanak tidak mempunyai keupayaan yang kuat untuk mempertahankan diri mereka dan situasi ini akan memudahkan para majikan menyiksa dan mendera mereka tanpa belas kasihan. Mereka akan dipukul dan dimarahi dan akan mendorong mereka kepada kemurungan. Secara amnya, emosi dan fizikal mereka akan terjejas teruk. Pelbagai langkah-langkah mengatasi pemerdagangan kanak-kanak sebagai buruh paksaan. Antaranya ialah melalui kempen kesedaran. Kempen kesedaran adalah satu usaha untuk membuka mata masyarakat supaya menjurus kepada arah yang lebih baik. Antara kempen kesedaran yang boleh dibuat ialah kempen sosial hentikan eksploitasi kanak-kanak. Tambahan pula, banyak lagi platform lain yang dapat digunakan untuk menyedarkan masyarakat tentang pemerdagangan kanak-kanak seperti media sosial iaitu Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya. Langkah seterusnya untuk membendung pemerdagangan kanak-kanak ialah penghayatan ajaran agama. Hal ini demikian kerana setiap agama mengajarkan penganutnya untuk berbuat baik dan menjauhi dosa-dosa dan perbuatan yang dilarang dalam agama masing-masing. Sebagai contoh, mengikut agama masing-masing, ibu bapa perlu membawa anak-anak mereka untuk sembahyang supaya menjadi orang yang lebih berberi kemanusiaan kelak. Begitu juga dengan pihak sekolah di mana mereka perlu menerapkan ajaran agama melalui aktiviti-aktiviti kerohanian dan moral. Di samping itu, nilai moral juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan. Golongan muda terutamanya kanak-kanak perlu dididik daripada kecil. Sasya dan jati diri seseorang perlu diolah daripada kecil supaya menjadi manusia yang beradab dan berguna pada masa depan. Oleh itu, pihak sekolah perlu menerapkan nilai-nilai moral dalam kalangan pelajar. Sebagai contohnya, pembelajaran pendidikan sivik dan pendidikan moral perlu diaplikasikan dalam kehidupan seharian pelajar. Hal ini demikian kerana pendidikan sivik dan moral mendidik anak muda supaya lebih bertamadun dan berperi kemanusiaan. Oleh itu, pemerdagangan kanak-kanak boleh dibendung dengan adanya manusia yang terpelajar dan mempunyai sasya diri yang cemerlang. Pemerdagangan kanak-kanak telah menjadi masalah global yang menjejaskan berjuta-juta kanak-kanak setiap tahun. Ia adalah satu bentuk eksploitasi yang melibatkan pengambilan pengangkutan, pemindahan, pelabuhan, dan penerimaan kanak-kanak untuk tujuan eksploitasi. Ini boleh masuk buruh paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk penyalahgunaan lain. Kerajaan perlu melaksanakan undang-undang dan dasar yang menjenayakan pemerdagangan kanak-kanak dan memberikan perlindungan dan sokongan kepada mangsa. Kerajaan juga harus bekerjasama dengan organisasi antarabangsa dan pihak berkepentingan lain untuk membangun dan melaksanakan strategi pencegahan dan intervensi yang berkesan. Ini mungkin termasuk menyediakan pendidikan dan peluang ekonomi kepada kanak-kanak dan keluarga mereka. Sekian, terima kasih.